Vektor paduan. Jika kita membuat penambahan atau penolakan vektor, dia akan menghasil vektor paduan. Mari kita pemerhatikan peta di sebelah. Okey. Dayang, Mia, Tan dan Rajid bercadang ingin bertemu di pasar mini. Kita tengok rumah Rajid. Dari sini dia nak ke kedai. Okey, dari sini dia bergerak. Okey. Dan dia bergerak sini. Bertolak dari sini hingga titik terminate. Ini titik awal, ini titik terminate. Kita cuba pemerhati dari rumah Tan. Dia nak pergi ke kedai. Okay. Sama ada dia bergerak dari sini. Okay, bergerak ke sini. And then ke sini. And then sampai ke sini. Pergerakan dia. Kan? Dari titik awal hingga ke titik terminate. Ataupun dia bergerak dari sini. Sampai ke sini. Kan? Sama ada dia bergerak dari sini. Titik awal hingga titik terminate. Dayang, kita bergerak sampai ke kedai. Okay, sama ada bergerak ke sini, dari sini ke sini. Dari titik awal sampai titik terminate. Ataupun kita bergerak dari sini. Okay. Sama ada dia bergerak dari sini macam ni, Dayang sampai ke kedai. Kan? Ataupun, okay, ini dia ke sini, ini dia naik, ini dia ke sini. Kan? Dari titik awal sampai titik terminate. Takkan dia terbang kan dari situ ke situ. Mia sampai ke kedai. Sama ada dia bergerak macam ni. Pergerakan dia ini dari sini ke sini ke sini. Ataupun ke bawah. Okay. Sama ada dari titik awal hingga titik terminate. So, didapati bahawa rakaran bagi laluan yang dilalui oleh mereka menghasilkan sesaran yang merupakan suatu vektor paduan. So, vektor paduan ialah vektor tunggal yang terhasil daripada penambahan beberapa vektor. Okey, mari kita tengok kes 1, penambahan 2 vektor selari. So, di sini kita ada vektor 4A, sini ada 5A. Hasil tambah mereka akan dapat 9A. Nampak yang warna pink dengan warna hijau di sini. Okey, so dari sini kita tahu 4A tambah 5A sama dengan 9A. So kita dapat 4A tambah 5A sama dengan 9 vektor A. Kalau kita nak cari magnitude dia, 4A tambah magnitude 5A sama dengan magnitude 9A. Panjang dia. Okay, kita tengok yang kedua. Penolakan 2 vektor selari. Nampak yang warna pink ni. 7B tolak dengan 4B. Kita dapat 3B. 7B tolak vektor 4B. Dia sebenarnya sama 7B tambah dengan negatif 4B. 7B tambah dengan negatif 4B. Dia sama dengan 3B. Modulus bagi 3B ni ialah 7B tolak dengan 4B. Apa maksudnya ni? Ini adalah magnitude. Magnitude 7B tolak dengan magnitude 4B dapat magnitude 3B.
Jika vektor A selari dengan vektor B, maka A tolak B ialah A tambah negatif B. Contoh yang ni 7B tambah dengan negatif B. Kalau negatif B di sini, kalau ni 4 negatif B. Kalau bertentang arah, mereka tinggal 3B di sini. Next. Okay. Hukum segitiga. Ini adalah penambahan dan penolakan vektor tidak selari. Yang tadi tu vektor selari. So, penambahan dan penolakan vektor tidak selari ada 3 hukum. Yang pertama, hukum segitiga. Okey, kalau kita nak A ke C kan, dari A ke C. Okey, laluan dia dari A, vektor A tambah dengan vektor B. So, maksudnya kalau kita nak cari vektor AC iaitu A hingga ke C kan. So, dari A ke B tambah dengan B ke C. A, C. Maksudnya A tambah B. Okay. Hukum segitiga boleh diguna pada penolakan dua vektor tidak selari. Okay. Kalau kita nak dapat yang ni. Kita nak dapat yang ni. Macam mana kita nak dapat ni? Kita kena guna A tambah dengan ni. Kalau kita nak dapat yang ni, kita kena yang ni tambah dengan ni. Okay. Dari A tambah dengan B. Tapi B ni nampak anak panah. Dia bertentang arah dengan ni. Bila bertentang arah dengan ni, bila bertentang arah iaitu negatif B. Jadi sini ialah A tolak B. Iaitu A tambah negatif B. Okay, kita tengok yang tadi. Nampak tak? Kalau kita nak A ke C, iaitu A ke B, B ke C. Nampak anak panah dia. Kalau kita nak dapat yang ni, ini tambah dengan yang ni. So, kita nampak dah. A tolak B. Iaitu A tambah negatif B. Contoh dia bagi yang ni dengan yang ni. B, A. Ni dah dapat yang ni. Macam mana kita nak dapat? Nak dari sini ke sini kan? So, dari titik awal hingga titik terminate. Awal, terminate. So, ini bertentang arah. Yang ni akan jadi negatif B. Okay. So, dari titik awal hingga titik terminate, negatif B tambah vektor A. So, kita dapat A tolak B. Okay, satu lagi contoh. Kalau cikgu bagi macam ni. Okay, cikgu nak dari titik awal hingga titik terminate. Yang ni C, yang ni D. Okay, so kita kena ni tambah dengan yang ni. Right, this one tambah yang ni. Ini C betul, sama arah. Tapi ini bertentang arah akan jadi negatif D. So C tambah negatif D akan jadi C tolak D. Okay, next. Hukum segi empat selari. Di sini ada dua vektor iaitu vektor A dan B. Bermula dari satu titik yang sama boleh diwakili oleh dua sisi bersebelahan sebuah segi empat selari iaitu AB dengan AD. AB dengan AD. Maka vektor paduan A dan B ialah perpenjuru segi empat selari AC. Kalau sini A, sini A. Kalau sini B, sini B. Sebab sama panjang, sama magnitude. Kalau dia nak dapat A sampai ke C kan. A sampai ke C, kita ada B, C, D. Okay, kalau selari lah. Okay, ini A, ini B. Jadi kita nak dapat AC iaitu AB tambah BC.
AD tambah DC. AD tambah DC. Ni AB tambah AC. Sama je jawapan dia. AB ialah A, BC ialah B. AD ialah B, DC ialah A. Jawapan dia sama. Okey, dia dapat A tambah B. So, kita tengok hukum poligon. Okey, nak cari AE. Okey, nak cari A sampai ke E. Mana AE? AE. Jadi, kalau nak dari titik awal hingga titik terminate, kita dari AB tambah BC tambah dengan CD tambah dengan DE. Okey, mula dengan A, tamat dengan E. Dan di antaranya ni hasil tambah BB, CC, DD kena sama. Okey, bersebelahan. Mula dengan A, tamat dengan E. So AB adalah A. Yang ni adalah B. Yang ni adalah C. Yang ni adalah D.